Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, hari ini kita akan teruskan lagi sesi pembelajaran kita untuk satu subtopik tajuk mikroorganisma iaitu proses hidup mikroorganisma. Okey. Sebelum ini kita dah bincangkan dua perkara iaitu apa itu mikroorganisma dan juga jenis-jenis mikroorganisma. Okey, kita katakan mikroorganisma ialah benda hidup. Sebab apa? Sebab mikroorganisma itu sendiri membawa maksud hidupan seni yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Jadi ia adalah satu benda hidup. Bila kita katakan benda hidup, bila kita katakan ia sebagai satu benda hidup, bermakna mikroorganisma juga menjalankan proses-proses hidup seperti manusia dan juga haiwan, iaitu bernafas, perkumuhan dan sebagainya. Ya. Jadi dalam tajuk ini kita akan tengok apakah proses-proses hidup yang dijalankan oleh mikroorganisma. Baiklah. Okey, kamu kena ingat untuk tahun 6 ini ada 3 proses hidup mikroorganisma yang kamu kena tahu. Yang pertama ialah mikroorganisma bertumbuh. Yang kedua, ia bergerak. Dan yang ketiga, ia bernafas. Okey, untuk kali ini kita akan sepatutnya pada tahun 6 ini ketiga-tiga setiap proses hidup ni ada eksperimen yang kamu kena buat ya. Bertumbuh ada eksperimen dia, bergerak ada eksperimen dia dan bernafas ada eksperimen dia. Tetapi sebab kekangan COVID-19, PKP ini kita tidak dapat buatnya. Jadi untuk hari ini apa yang saya akan buat ialah kita akan tengok video dan saya akan ulas video itu untuk membantu kamu lebih faham bagaimana mikroorganisma menjalankan proses hidup yang kita akan bincangkan nanti. Okey, baiklah. Kita tengok dulu bertumbuh. Ya. Untuk bertumbuh dalam eksperimen ini, saya akan teruskan play video ini ya. Okey. Video ini menunjukkan sekeping roti yang telah disembur air atau diberi sedikit kelembapan dan dibiarkan selama beberapa hari. Ya, dibiarkan selama beberapa hari untuk melihat apa yang bertumbuh pada permukaan roti tersebut. Ya. Okey, kalau kamu lihat terdapat tumpuk-tumpuk hitam yang terdapat di sini dan semakin lama semakin besar ataupun semakin banyak tumpuk-tumpuk hitam yang bertumbuh. Ini menunjukkan apa? Mikroorganisma bertumbuh. Bertumbuh. Cikgu, kenapa? Apa yang bertumbuh? Apa tumpuk-tumpuk hitam ni? Kalau kamu masih ingat, ini adalah jenis mikroorganisma yang satu-satunya mikroorganisma yang kita dapat lihat dengan mata kasar, iaitu kulat. Ya, kulat di bawah jenis fungi. Nampak? Kalau kita tengok nanti di hujung dia semakin lama semakin gelap, semakin banyak tumpuk-tumpuk hitam. Kalau kita compare yang awal tadi, jelas kelihatan kosong ya, boleh makan, tapi di hujungnya dia dah rosak dan banyak tumpuk hitam. Jadi di sini ya, kita harus sebab tu mak kamu atau kamu suruh jaga, ikat kembali buku roti yang telah kamu buka ya, supaya tidak masuk kelembapan ataupun air dan tak ada kulat bertumbuh. Boleh makan ke tak ni? Tak boleh, ia akan menyebabkan sakit perut. Okey, ya, kita di sini kita dapat tengok ya, daripada awal tadi kosong, di tengah-tengah dan makin banyak dan akhir sekali banyak ya, kulat bertumbuh. Ini menunjukkan mikroorganisma bertumbuh ya. Okey, seterusnya kita dah tengok bertumbuh, kita dah tengok pula adakah mikroorganisma boleh bergerak. Kita tahu benda hidup lain seperti manusia boleh berjalan. Ya, ada haiwan boleh berenang seperti ikan. Ada yang boleh terbang. Ya, ada yang boleh berlari mengejar kamu macam anjing. Ya. Jadi sekarang kita tengok adakah mikroorganisma juga boleh bergerak. Okey, kita tengok di sini ya. Pembaris macam pembaris kamu 1 mililiter.
sini jelaslah bahawa mikroorganisma juga bergerak. Kalau di sekolah nanti, kalau kita ada masa satu hari nanti, kamu dah kembali ke sekolah, apa eksperimen yang kita akan buat ialah kita akan ambil air pada longkang, kita akan tengok di bawah mikroskop. Kamu akan bekerjasama dengan kawan kamu untuk melihat sama ada adakah terdapatnya mikroorganisma di bau yang kita ambil daripada sampel air longkang yang kita ambil untuk ia bergerak dan sebagainya menggunakan mikroskop. Okey, itu adalah mikroorganisma bergerak. Sekarang kita tengok pula adakah mikroorganisma bernafas. Okey, di sini adalah satu eksperimen di mana setiap botol kita akan masukkan sepaket yeast Kalau kamu pergi kedai, kita biasa gunakan yeast untuk membuat roti dan makanan dan sebagainya. Yeast itu telah dikeringkan. Tapi kita perlu masukkan air supaya ia kembali aktif. Macam kamu lah bila puasa tak ada air, boleh minum air, kamu letih je kan. Ini kita bila dia masukkan air, dia kembali aktif Kita akan tengok. Botol belon yeast paket yeast paket, sudu, measuring cup, funnel, air suam dan di bawah pemerhatian orang dewasa. Okey, kita akan masukkan air dan jumlah yang sama antara 3 hingga 4 botol air. Sekarang kita masukkan setiap paket satu botol satu paket air, kita masukkan jumlah sudu gula yang berbeza. Kalau tak ada sudu gula, 1 sudu gula, 2 sudu gula dan 3 sudu gula. Sesudah itu, apa yang berlaku ialah gula itu akan diproses oleh yeast yang terdapat di dalamnya dan ia akan membebaskan udara. Seperti manusia, kita bernafas dan membebaskan udara, iaitu karbon dioksida. Sama macam dalam kes ini, ia akan membebaskan udara karbon dioksida dan akan terkumpul di dalam belon yang diletakkan pada mulutnya. Bila dah cukup beberapa jam, akhirnya dia terkumpul di undi. Seperti Allahu Akbar, seperti yang kamu tengok di sini. Belon mana yang paling besar? Kita tengok ujung lagi. Belon mana yang paling besar? Belon 3 sebab dia ada banyak gula. Banyak gula maknanya lagi banyak dia proses, lagi banyak membebaskan udara. Yang ni tak ada udara langsung sebab tak ada gula dimasukkan. Sebab tu tak ada udara yang terkumpul. Makin lama makin besar. 1 sudu gula tadi, 2 sudu gula kita masukkan sini tadi, dia membebaskan banyak ini, dan 3 sudu gula paling banyak udara yang dibebaskan. Okey, itu sahaja kalau kita kena ingat balik ada 3 proses hidup mikroorganisma, iaitu mikroorganisma bertumbuh, yang kedua ia bergerak dan yang ketiga ia bernafas. Sekian saja untuk sesi perkongsian kali ini. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Bye.